Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. So hari ini cikgu nak sambung part yang ketiga soalan percubaan negeri Pahang. Okey, kita tengok soalan. Ringkaskan 2n tolak 2n kuasa negatif 5 darab 8n kuasa 6 2 per 3 per 4 per 25 1 per 2n kuasa 5. So first kali pelajar kita asingkan satu-satu lah, paling mudah sekali. So kalau macam ni 2 darab dengan n negatif 5 sebab 2 ni bukan kuasa negatif 5 n sahaja. Okey, lepas tu kita darab. So kalau macam ni kurungan macam ni maksudnya 8 kuasa dengan 2 per 3. Yang ni pelajar kena tahu. Dan darab dengan n kuasa 6 2 per 3. 6 darab dengan 2 per 3. So yang ni pun pelajar boleh tekan kalkulator sebenarnya Macam ni pelajar boleh tekan kalkulator mudah. Okey, dekat sini pun sama juga. So 4 per 25. So kuasa 1 per 2 darab dengan n kuasa 5. So kita selesaikan satu-satu. Okey, so kalau dekat atas ni 2 darab dengan, so kita asingkan lah. So 8 kuasa 2 per 3. Yang ni pelajar boleh tekan kalkulator. 8 ni sebenarnya 2 kuasa 3. 8 2 per 3. So kita potong. So 2 darab 2. So dekat sini dapat 4. Tapi cikgu nak tunjuk dekat sini pelajar hanya boleh tekan perlu tekan kalkulator sajalah. So darab dengan n. Yang ni buat bracket supaya pelajar tak keliru. Bracket. Okey, n kuasa 6 2 per 3. Ni pun boleh potong lah. Ataupun pelajar tekan kalkulator. Kalau potong 3 kali 1, 3 kali 2. So dekat sini kita dapat n kuasa 4. So dekat sini pelajar boleh tekan kalkulator. So kalau kita tekan kalkulator dekat bawah ni. Okey, 4 per 5. So kita tekan 4. 4 per 5. Okey, kuasa 1 per 2. Kuasa 1 per 2 mesti buat bracket lah. Kuasa dia. Okey, 1 per 2. So kita tutup bracket. So kita akan dapat 4 per 5 kuasa 2. Semula. Okey, bracket 4 per 5. Okey, kuasa bracket 1 per 2. Okey, so kita tekan kalkulator dapat macam ni lah. Okey, kenapa cikgu dapat 4 per 5 4 per 25, minta maaf. 4 per 25. Okey, kuasa, kalau kuasa mesti buat bracket lah. Kalau kuasa 1 per 2, bracket 1 per 2. Okey, so kita tutup bracket. So kita akan dapat 2 per 5. So dekat bawah ni kita dapat 2 per 5 2 per 5. So darab dengan, okey, yang ni cikgu tertinggal Cikgu tertinggal n. Okey, maksudnya n negatif 5 ni cikgu hantar ke bawah siap-siap lah. N negatif 5 maksudnya n kuasa 5 lah. Yang atas ni bawa turun bawah. So yang tinggal darab dengan n kuasa 5 juga. Macam mana dapat yang ni? Yang ni yang atas ni bawa turun bawah senang. Okey, so dekat sini pelajar boleh tekan kalkulator lah. Yang ni cikgu dah cerita tadi, 2 darab dengan 8 2 per 3. Yang ni kat sebelah ni. So 2 darab dengan 4. Okey, per dengan yang ni n kuasa 2 darab 2 n 4 lah. Okey, 2 per 5 ni ialah 0.4. So yang ni n5 darab dengan n5. Okey, so settle untuk soalan ni. So macam mana kita nak selesaikan dia? Dia paling mudah paling mudah. Kalau pelajar takut keliru, pelajar hanya perlu tulis. Kalau n kuasa 4 ni maksudnya, okey, kat sini cikgu kira siap-siap 2 darab 4 bahagi dengan 0.4. Kat sini kita dapat 20. Kalau n kuasa 4 maksudnya n darab n darab n darab dengan n per dengan
Okey, so kat sini N dia 5. N darab N darab N darab N darab N. So N 5 darab dengan N lagi. Maksudnya N 5 lah. So kalau kat sini kita potong N ni 4 ni kita potong. So yang ni pun kita potong 4. Okey, so N 5 tambah dengan 1 N 6. So jawapan dia 20 per dengan N kuasa 6. Mudah sangat-sangat. 20 N kuasa 6. So jawapan dia ialah A. Okey, so untuk kertas 1 ni, kalau pelajar faham, hanya perlu 1 hingga 2 minit. Okey, so video cikgu mungkin panjang sikit sebab cikgu nak explain lah. Okey, so settle soalan 21. Okey, kita pergi kepada soalan 22. 22. Jadual 1 menunjukkan perbelanjaan Encik Azri dalam bulan Ogos. So semua ni ialah perbelanjaan Encik Azri. Diberi bahawa 10% daripada gaji bulannya disimpan untuk dana kecemasan. So dia simpan 10% daripada gaji bulanannya. Okey, sekiranya beliau masih mempunyai lebihan tunai sebanyak 370. Okey, so hitung pendapatan Cik Azri pada bulan tersebut. So soalan ni dia nak cari pendapatan dia lah. Okey, first kali kita tengok berapa perbelanjaan Encik Azri ni. So kita kena tambah lah. Okey, 1270 tambah dengan 950 tambah dengan 800 tambah dengan 480 tambah dengan 400 tambah dengan 320. So kita tengok perbelanjaan dia 4220. 4220. Okey, so diberi bahawa 10% daripada gaji bulanannya disimpan untuk dana kecemasan. So dia simpan 10% gaji dia. Okey, sekiranya beliau masih mempunyai lebihan tunai sebanyak 370. So sekarang ni jumlah gaji dia tolak dengan 10% simpanan dia, ditolak dengan perbelanjaan dia. So ada balance 370. Okey, paling mudah sekali. Pendapatan dia 100% lah. So kita tolak siap-siap dengan 10%. So pendapatan dia tinggal 90% lah. 90% cikgu andaikan pendapatan dia X lah. Okey, tolak dengan 4220. So ada balance 370. So kita nak cari nilai X lah. So 4220 buat pergi sebelah. So yang tinggal 90% X sama dengan 370 tambah dengan 4220. So kita kira 4220 tambah 370. So kita dapat 4590. 4590. So kita nak cari nilai X. So 90% bahagi dah dengan 90% kat situ. Okey, so kita buat nilai yang kita dapat ni bahagi dengan 90% ni 90/100 lah. Per 100. 90 mana per 100. Okey, so kita kira dapat 5,000, 5,100. So ni duit pendapatan dia. So kalau pelajar ada masa, pelajar boleh semak lah. Okey, pendapatan dia tolak dengan 10%, tolak dengan perbelanjaan dia. Okey, dapat tak balance dekat sini Pelajar boleh semak balik lah. Okey, so settle soalan 22. Kita pergi kepada 23. Diberi bahawa 3P tambah R sama dengan P tambah R bracket R tolak 2. Ungkapkan P dalam sebutan R. Okey, bila nak ungkapkan P, mesti P dekat depan lah. P dekat depan. Okey, semua jawapan P dekat depan dalam sebutan R. So, macam mana kita nak selesaikan dia? First kali kita kembangkan dululah. Okey. So, cikgu tulis 3P tambah dengan R sama dengan, cikgu salin balik
P tambah R. R tolak 2. Okey, kita selesaikan dalam bracket dulu. P darab R. So, P R. Okey. P darab dengan 2. Tolak 2P. Okey, R darab R. So, kita tambah R kuasa 2. R darab dengan 2. So, kita dapat negatif 2R. Okey, so dekat sini 3P tambah dengan R. So, yang P ni kita hantar semua ke sebelah sini, senang. So, 3P. Okey, yang ni bawa pergi sebelah. Tolak PR. Okey, yang ni tolak P. P ni bawa pergi sebelah. So, tambah 2P. Okey, sama dengan. So, dekat sini yang tinggal R kuasa 2. Tolak 2R. R ni kita bawa pergi sebelah. So, tolak R. So, dekat sini kita nak selesaikan dia senang. Kita keluarkan P lah. Okey, so tak pun kita selesaikan terus. 3P tambah 2P, so 5P. Tolak PR sama dengan dekat sini 2R tolak R tinggal tolak 3R tolak 3R. So P cikgu keluarkan. So yang dalam bracket 5 tolak dengan R. Okey, sama dengan R kuasa 2 tolak 3R. So P sama dengan R kuasa 2 tolak 3R. So per dengan 5 tolak dengan R. So kita tengok jawapan dia ada tak kat sini. Okey, so jawapan dia ialah C lah. Ada jawapan dia So settle untuk soalan 23. Okey, kita pergi kepada soalan 24. Okey, Rajah 8 menunjukkan kedudukan rumah Azira dan rumah Nurul. Ni rumah Nurul, ni rumah Azira. Okey. Azira dan Nurul merancang untuk membuat tugasan matematik bersama-sama. Okey, lokasi pilihan mereka ialah rumah Siti. So dia nak cari rumah Siti lah. Okey, yang terletak di tengah-tengah antara rumah mereka. Maksudnya rumah Nurul dengan rumah Azira ni, rumah Siti ni duduk kat tengah-tengah lah. Okey. Diberi bahawa rumah Nurul berada pada kedudukan negatif 45. Nurul negatif 45. Hitung koordinat rumah Siti. Okey, first kali pelajar. Bila kita dapat soalan macam ni, okey, so kita kena carilah koordinat rumah Azira. So macam mana nak cari koordinat? So dekat sini dia dah bagi dah. Negatif 4, 5. Maksudnya yang ni X, yang ni Y So negatif 4, 5, 5, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Okey, so cikgu buat kat sini. Ni 0. Okey, so ni X dia negatif. Negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0. So 0 dia dekat sini lah. Okey, so bila dah tahu 0, 1, 2, 3, 4. So koordinat rumah Azira ni 4. Pak CY dia 1, 4, 1. Okey, so macam mana kita nak cari titik tengah? Mudah. Kita tambah 2 bahagi 2. Maksudnya negatif 4 tambah dengan 4 bahagi dengan 2. So dekat sini 0 lah. So kita tahu 0. Lepas tu 5 tambah 1, 6. 5 tambah 1 dapat 6 bahagi 2. So dapat 3. So rumah Siti ni 0, 1, 2, 3. So koordinat dia dekat sini lah. Okey, jadi rumah Siti ni ialah 0, 3. Okey, kita cek jawapan dia. Okey, ada D jawapan dia. Settle soalan 24. Okey, pergi soalan 25. Okey, menentusahkan dan mentaksir penyelesaian dalam konteks masalah sebenar. Okey, pernyataan di atas merupakan salah satu komponen yang penting yang perlu dilakukan bagi menyelesaikan masalah dalam permodelan matematik. Okey, so permodelan matematik ni kita ada 6 proses lah. 6 proses. So pelajar kena fahamlah 6 proses dia.
So, kalau kedudukan menentusahkan, okey, pada kedudukan keberapa proses ini berlaku. So, menentusahkan ni proses yang keempat. Proses yang keempat. Okey, so jawapan dia B. Okey, soalan 26. Okey, antara penyataan berikut yang manakah palsu? So, kita nak cari yang palsu ni. 4 dan 5. 4 atau 5 ialah nombor perdana. So, dekat sini 4 ni bukan nombor perdana. So, 5 ni nombor perdana. Tapi dia atau. Bila atau, penyataan dia benar lah. Benar. So, kalau 2 tambah 3 sama dengan 6. So, dekat sini automatik penyataan salah. So, ni penyataan betul. Tapi dia sambung dengan perkataan dan. Dan ni kalau salah satu betul. Salah satu betul, salah satu salah. So, jawapan dia tetap palsu. Palsu. Dia kena dua-dua betul baru betul. Sebab dia ada perkataan dan. So, jawapan dia yang mana palsu ialah B. Yang lain kita tak perlu tengok lah. Okey, sebilangan piramid mempunyai tapak segi 4 sama. Okey. Semua gandaan 4 ialah gandaan 2. Yang ni pun tak semestinya lah. Okey, so kita sambung soalan seterusnya. 27. 27 diberi bahawa set semester. Okey, set semester antara 29 dan 41 ialah integer. Okey, P X ialah nombor dengan hasil tambah 2 digit ialah nombor genap. Okey, nyatakan P prime. Apa maksud P prime dekat sini? Yang bukan P lah, yang bukan P. So, sekarang ni kita list dulu. Hasil tambah 2 digit ialah nombor genap daripada set semester. So, kita list lah. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. So, kita tengok hasil tambah 2 digit ialah nombor genap. So, mana kita tambah nombor genap? Okey, ni nombor ganjil, ni nombor ganjil, ni nombor genap. 1. Ni 2, dapat 6. So, tambah ni 8. Okey, ni 10. Ni 11, ni 12. Ni nombor genap, 4 tambah 0. So, ni semua ni ialah nombor, hasil tambah dia nombor genap. So, kalau bukan P, bermakna 29, 30. Okey, 32, 34, 36, 38, 41. Mana jawapan dia? Okey, 40. Okey, tak termasuk 41. Minta maaf 41 ni tak ada. Okey, jadi jawapan dia yang ni lah, bermula dengan 29. So, yang ni automatik salah. So, 29 sampai 38. So, jawapan dia ialah A. Okey, settle 27. Kita pergi kepada soalan 28. Soalan 28. Okey, Raja 9 menunjukkan gambar Raja Fan dengan set semester. So, kita ada set semester P union Q union R. Okey. Diberi nilai P union Q sama dengan nilai R. Okey, cari nilai Q union R. Okey, first kali kita carilah bilangan P union Q. Apa maksud union? Union ni semua lah, semua P dan semua Q. Okey, so kita tambahlah Y tambah Y. So kita ada 2Y. Okey, Y tambah Y, 2Y tambah 2 dengan 2Y. Okey, tambah dengan Y kuasa 2. Y tambah Y tadi settle, Y kuasa 2 settle. So tambah dengan 15. So, dekat sini kalau kita tulis balik, so Y kuasa 2 tambah dengan 4Y tambah dengan 15. So, settle yang ni. Yang pertama, okey, sama dengan bilangan R. Okey, so bilangan R ada R. So, R dia dekat sini lah.
So R maksudnya 2Y tambah dengan 50. Okey, so dekat sini kita settlekan. So 2Y bawa pergi sebelah, so tolak lah. So Y kuasa 2 tambah dengan 4Y tolak 2Y, so dapat 2Y. Okey, 15 50 bawa pergi sebelah, so 15 tolak 50 dapat tolak 35 sama dengan 0. So dekat sini kita boleh tekan kalkulator lah. Okay, so kita tekan kalkulator, mod equation. So tekanan nak panas 11 sebab dia ada satu saja unknown, so 2. So A dia ialah 1, B dia ialah 2, C dia ialah negatif 35. Okay, so kita dapat X dia 5, X dia negatif 7. So kita ambil yang 5 lah. So kita ada dua jawapan. X sama dengan 5, X sama dengan negatif 7. So kita ambil yang positif sajalah. Okey, cari bilangan Q union R. Okey, mana Q? So cikgu buat warna hijau. Q union dengan R. Okay, so Q union R, masuk semua Q semua R lah. Okay, so cikgu masukkan lah. Okay, Y dia kat sini 5. So ni 5 kuasa 2, so 25. So dekat sini 2 darab 5, 10. So kita tambah semua lah. So 25 tambah 5, 30. Tambah 10, 40, 40 tambah 50, so 90 jawapannya. So, settle untuk soalan 28. Okey, kita pergi kepada soalan 29. Diberi suatu graf mempunyai set tepi. So, dekat sini dia bagi set tepi dia. AA, AB, AD, BD, BC dan CD. Tentukan bilangan darjah pada bucu A, B dan C. So macam mana kita nak cari bilangan darjah dia? So kena lukis gambar rajah pokok lah. Okey, kalau AA ni dia bergelung lah. Macam ni. Okay, so ni A lah. So kita ada AB. Katalah AB kat sini B. Okey, lepas tu kita ada AD. Katalah AD. Okey, lepas tu kita ada BD. So BD kat sini ya. BD. Okey. Seterusnya kita ada BC. Katalah BC kat sini ya. C. Okey. Seterusnya kita ada CD. CD. Okey, so macam inilah gambar rajah dia. So tentukan bilangan darjah pada bucu A. Kita tengok bucu A dulu. So bucu A ni kalau gergelung pergi 1, okey, patah balik 1. So kat sini 2. So campur sini 3, campur sini 4. So bilangan darjah dia 4. So kita tengok dekat sini A 4. So cikgu ambil terus jawapan dekat sini. Yang lain tu tadi salah lah. Okey. Sebab A ni 4. Sebab A ni ada gergelung So terus kita dapat jawapan. Mudah sangat-sangat. Okey, so seterusnya soalan nombor 30. 30 ni kita tekan kalkulator lah. Okey, kita tekan kalkulator. So shift punca kuasa 3. Mana kuasa 3? Okey, punca kuasa 3. So negatif 1 per 61 per 64. So kita tekan kalkulator dulu. So negatif 1, 1 per 4. So jawapan dia ialah C. Okey, so itu saja daripada cikgu. Settle 10 soalan part 3. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Terima kasih semua. Assalamualaikum.